Pendidikan di Malaysia bermula daripada sistem pendidikan pondok, kemudian berkembang ke sistem pendidikan vernacular dan wujud laporan Cheeseman 1946, dan seterusnya ialah laporan Barnes 1950. Seterusnya berpindah ke laporan Fernwood 1951 dan Ordinan Pelajaran 1952. Akhir sekali ialah Penyata Razak 1956. Sistem pendidikan pondok ialah suatu pendidikan cara tradisional yang mengajarkan tentang ilmu pengetahuan agama. Sistem pendidikan vernacular ialah sistem pendidikan yang menggunakan bahasa-bahasa ibunda masing-masing seperti sekolah vernacular Melayu, Cina, Tamil, Inggeris dan juga agama. Laporan Cheeseman 1946 pula ialah langkah untuk memperbaiki dan membina semula sistem pendidikan di tanah Melayu selepas pendudukan Jepun. Laporan Barnes 1950 pula bertujuan untuk menyemak dan menambah baik sistem pendidikan untuk bangsa Melayu. Namun laporan ini telah mendapat tentangan daripada kaum Cina dan India. Kesan daripada tentangan laporan Barnes, wujud laporan Fernwood 1951 sebagai maklum balas dari masyarakat Cina yang tidak berpuas hati. Hasil daripada penelitian laporan Barnes dan laporan Fernwood, wujud ordinan pelajaran yang mampu menyatukan bangsa dan membentuk sistem pendidikan yang menggunakan bahasa resmi persekutuan. Kemudian ordinan ini dikaji semula melalui Penyata Razak 1956 dan laporan ini telah memberikan penekanan kepada usaha membentuk perpaduan antara kaum dan penghasilan tenaga kerja, serta menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Setelah negara mencapai kemerdekaan, sistem pentadbiran dan sistem pendidikan berkembang mengikut acuan sendiri. Oleh itu, muncullah laporan Rahman Talib yang disokong oleh Akta Pendidikan 1961. Berikut merupakan cadangan laporan Rahman Talib yang direalisasikan melalui pendidikan hari ini dan cadangan dalam laporan Razak kepada laporan Rahman Talib. Akta Pendidikan 1961 adalah undang-undang pendidikan bersifat kebangsaan yang diterapkan di Malaysia sebelum ini berdasarkan cadangan daripada laporan Razak dan laporan Rahman Talib. Seterusnya, Aminuddin Baki telah menubuhkan Jawatan Kuasa Penyata Aminuddin Baki 1960 yang terdiri daripada 9 ahli. Beliau tegas menolak sistem sekolah vernakular yang berasaskan dasar pecah dan perintah. Berikut merupakan cadangan yang dikemukakan oleh beliau. Pada ketika itu, anak-anak Melayu sangatlah mundur dalam aspek pendidikan. Beliau telah mengemukakan 12 cadangan. Kemudian, laporan Jawatan Kuasa Kabinet 1979. Laporan ini bukan sahaja maklum balas terhadap laporan Jawatan Kuasa Kabinet 1974. Namun, ia juga merupakan suatu yang diwujudkan oleh kerajaan rentetan peristiwa rusuhan kaum pada 13 Mei 1969, pembentukan rukun negara dan pelancaran dasar ekonomi baharu. Akhir sekali, akta ini adalah kesinambungan kepada Akta Pendidikan 1961 yang bertujuan menjadikan Malaysia pusat kecemerlangan pendidikan berkualiti dan setanding dengan negara maju. Penggubalan akta ini mengambil kira keperluan masyarakat yang semakin kompleks di mana sistem pendidikan diperlukan untuk menyatukan pelbagai kaum secara harmoni. Selain itu, pertumbuhan pesat negara memerlukan sistem pendidikan yang kukuh dan berkesan. Sekarang kita beralih ke perkembangan pendidikan di Malaysia masa kini, iaitu Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025. Pelan ini merangkumi 11 anjakan utama yang bertujuan mentransformasi sistem pendidikan negara. Antara anjakan penting ialah memastikan akses pendidikan berkualiti untuk semua murid, meningkatkan penguasaan dwibahasa dan melahirkan murid yang memiliki nilai-nilai murni. Profesi keguruan diperkasa sebagai kerjaya pilihan utama di samping memperkukuh kepimpinan sekolah dan mempertingkatkan prestasi sekolah. Fokus turut diberikan kepada memperkasa pendidikan di kawasan luar bandar, menggalakkan kerjasama dengan komuniti dan sektor swasta, serta memaksimumkan kecekapan sumber pendidikan. Akhir sekali, aspek ketulusan dan accountability ditekankan bagi memastikan keberhasilan transformasi ini. Seterusnya, ialah ringkasan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013 hingga 2025. Pelan ini berfokuskan kepada 5 aspirasi sistem pendidikan. Antaranya ialah 100% akses pendidikan, peningkatan kualiti setaraf antarabangsa, pengurangan jurang pencapaian, perpaduan dan kecekapan sistem. Transformasi dilakukan dalam 3 gelombang, iaitu gelombang pertama, memperbaiki asas.
Gelombang kedua, mempercepat penambahbaikan dan gelombang tiga, menekankan kecemerlangan fleksibel. Aspirasi murid meliputi 6 aspek utama iaitu pengetahuan, kemahiran berfikir, memimpin, dwibahasa, etika dan identiti kebangsaan. Cadangan penambahbaikan pendidikan mendorong Kementerian Pendidikan menambah baik kemudahan di sekolah. Peralatan disediakan mengikut keperluan bidang seperti pertanian, sukan dan vokasional. Kurikulum diberi perhatian untuk membentuk sahsiah dan jati diri pelajar. Pengenalan pendidikan teknik dan vokasional memberi peluang pelajar menyalurkan kemahiran mereka. Bidang lain seperti keusahawanan, sains dan teknologi juga diberi penekanan untuk melahirkan individu kreatif dan berdaya saing. Sejarah perkembangan pendidikan menghadapi pelbagai cabaran yang mempengaruhi perancangan dan reka bentuk kurikulum. Oleh itu, kurikulum perlu menyepadukan aspek perpaduan kaum, kemahiran dan ilmu untuk membentuk modal insan seimbang. Nilai murni perlu diterapkan melalui pelbagai disiplin. Falsafah pendidikan penting untuk menyatukan hasrat mencapai matlamat bersama. Aspirasi falsafah pendidikan kebangsaan perlu dihayati melalui pembelajaran bermakna dan berinovasi di setiap peringkat pendidikan. Pengenalan pendidikan teknik dan vokasional memberi peluang pelajar menyalurkan kemahiran mereka. Bidang lain seperti keusahawanan, sains dan teknologi juga diberi penekanan untuk melahirkan individu kreatif dan berdaya saing.